Sekolah ini dalam kategori Grade B luar bandar. Terdiri daripada 1,979 orang murid daripada aliran perdana, program pendidikan khas integrasi PPKI dan prasekolah. Latar belakang murid yang bersekolah di sini terdiri daripada pelbagai kaum, sosioekonomi serta taraf pendidikan keluarga. 70% murid dari kalangan keluarga yang berpendapatan rendah dan sederhana. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Asnizah binti Haji Khairuddin, guru besar di Sekolah Kebangsaan Bandar Teknologi Kajang. Lepas berkhidmat selama 2 bulan di sekolah ini, saya mendapati bahawa waktu rehat murid tidak digunakan dengan berkesan. Murid berkeliaran, sisa makanan bertaburan di atas meja dan lantai, menyebabkan murid aliran terusnya tidak selesa duduk di meja makan. Selepas waktu rehat pula, murid-murid ke tandas dan ke kedai buku, menyebabkan televisi tidak berlaku sepenuhnya selepas waktu rehat. Keadaan kantin juga sangat kotor dan tidak teratur selepas hari waktu rehat. Berdasarkan analisis yang telah dipaparkan, saya telah dapat membuat satu kesimpulan bahawa 50% guru dan murid sekolah ini berada di zon selesa. Kemenjadian murid dilihat melalui hasil keberkesanan proses persekolahan secara holistik. Sebagai seorang pemimpin sekolah yang menerajui perubahan, saya telah membuat keputusan untuk mengubah tabiat murid-murid sewaktu rehat menjadi satu tabiat yang positif dengan menggunakan masa rehat dengan sebaik-baiknya. Masa itu emas. Memang tidak dapat dinafikan bahawa penggunaan masa sangat penting semasa waktu rehat murid. Program ini dilaksanakan bertujuan untuk mendidik murid mematuhi peraturan semasa waktu rehat, membudayakan amalan kebersihan dan memaksimumkan waktu rehat secara optimum dan juga berkesan. Situasi pandemik COVID-19 yang terlalu lama dan wujudnya SOP tidak membenarkan murid makan di kantin merupakan antara punca murid tidak melakukan pengurusan waktu rehat yang berkualiti dengan jaya. Instrumen kajian yang digunakan adalah laporan amalan baik dalam sistem salah laku disiplin murid, iaitu SSDM. Waktu rehat murid semua aliran selama 30 minit. Rutin aktiviti yang dijalankan dalam masa 30 minit ini ialah murid perlu beratur semasa turun ke kantin, semasa membeli makanan dan mengambil makanan RMT. Kemudian, diikuti tata cara makan di kantin iaitu penerima RMT duduk di ruang khas RMT manakala murid lain duduk di kerusi dan meja yang telah disediakan dengan tertib. Setelah sebahagian besar murid duduk, seorang wakil murid akan mengetuai bacaan doa sebelum makan. Semasa murid menjamu selera, diselitkan aktiviti speaker corner selama 5 minit yang diadakan 3 kali seminggu mengikut jadual murid yang telah ditetapkan. Murid-murid berpeluang menunjukkan bakat dalam berpidato, bercerita, berpantun, berpuisi, menyanyi dan sebagainya. Setelah makan, guru bertugas akan mengingatkan murid-murid supaya membuang sisa makanan ke dalam tong sampah, air lebihan minuman dibuang ke sinki dan meletakkan pinggan dan cawan ke dalam bekas yang disediakan. 5 hingga 10 minit terakhir, murid yang telah selesai makan akan berbaris di laluan susur gajah bagi tahap 2 atau foyer bagi tahap 1. Sementara menunggu loceng masuk ke kelas, guru akan membenarkan murid ke tandas atau ke kedai buku. Sebelum naik ke kelas, seorang wakil murid akan mengetuai bacaan doa selepas makan. Seterusnya, murid naik ke kelas dalam barisan dengan pemantauan pengawas sekolah. Tinjauan menunjukkan murid secara sukarela dan berebut-rebut membersihkan meja makan, membudayakan murid supaya tidak membezakan taraf sosioekonomi di kalangan mereka. Meja makan bersih dan selesa untuk digunakan oleh murid aliran yang berikutnya.
budaya menjaga kebersihan dapat diterapkan dalam kehidupan harian. Tiada sampah, bekas makanan atau cawan ditinggalkan di sinki atau kawasan meja. Murid lebih bertanggungjawab terhadap diri sendiri dan orang lain. Amalan membaca doa, duduk makan dan minum dengan tertib dapat diterapkan dan dijadikan amalan harian. Tiada lagi murid yang ke tandas atau ke kedai buku setelah pembelajaran selepas waktu rehat bermula. Pengajaran dan pembelajaran dapat dijalankan dengan teratur seperti yang dirancang. Berdasarkan analisis pelaporan amalan baik dalam SSDM, berlaku peningkatan guru melapor dalam sistem dan jumlah murid melakukan amalan baik juga meningkat dan terdapat murid yang telah mencapai tahap terpuji. Mencungkil dan mengasah bakat murid serta melatih murid berani dan berkeyakinan untuk tampil ke hadapan. Ini dapat dilihat dengan kejayaan-kejayaan yang telah dicapai oleh murid-murid sekolah ini dalam pertandingan-pertandingan yang disertai di peringkat sekolah, daerah, negeri dan kebangsaan. Kesimpulannya, pengurusan waktu rehat yang amat berkualiti dan efisien berjaya memupuk sahsia dan kemenjadian diri murid di sekolah ini dengan jayanya. Saya mengucapkan syukur kepada Allah SWT kerana telah diberi melaksanakan tugas mulia sebagai pendidik. Sebagai pendidik, tugas saya bukanlah setakat berada di dalam bilik darjah, melakukan pemindahan ilmu dari tidak tahu kepada tahu. Akan tetapi, konsep pendidikan yang terkandung dalam falsafah pendidikan negara adalah lebih daripada itu. Sebagai pengurus sekolah yang diamanahkan, saya berasa amat bahagia dan bersyukur jika setiap anggota di dalam institusi ini dapat melaksanakan apa yang telah dirancang. Sesungguhnya adalah menjadi harapan saya dan para guru untuk melihat kejayaan cemerlang hasil daripada usaha bersama dapat mengangkat martabat sekolah ini melalui bidang hal ehwal murid dalam pengurusan waktu rehat murid yang sedang difokuskan untuk program kali ini.